Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asrawatir riyaqil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alil atar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wa nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma harimna al-ladzata ma'asiyatik warzuqna al-ladzata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan waktu yang mulia, kita bertemu lagi dalam kita membicarakan daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Dan sebelum itu alhamdulillah, syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahniah kerana surau ini telah dinaik taraf kepada masjid. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sambung pengajian kita untuk sesi yang kedua, yang mana berkata Imam Al-Ghazali, Ghazali ini Hujjatul Islam, bagaimana telah kita sebutkan sebelum ini, seorang mujaddid abad yang kelima hijrah, yang tidak ada keraguan, yang tidak ada perbezaan di kalangan ulama untuk mengiktiraf Imam Al-Ghazali sebagai mujaddid abad yang kelima. Kata Imam Al-Ghazali, setelah mana beliau mengucapkan basmalah, hamdalah, kemudian beliau mengatakan selawat dan salam kepada sebaik-baik makhluk, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli keluarga dan para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Jadi selepas daripada Imam Ghazali puji Allah SWT, Imam Ghazali menyatakan pula selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kejadian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kejadian, mengatasi kejadian-kejadian makhluk-makhluk yang lain. Kerana dengan asbabnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah adanya makhluk-makhluk yang lain. Kerana Nabi SAW bukan saja diutuskan kepada umatnya, bahkan kepada sekalian alam. Dengan sebab itu disebut rahmatan lil alamin, kepada sekalian alam. Kemudian kepada ahlul bait, para sahabat, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Tentang selawat dan salam kepada Nabi SAW ini disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berselawat, turut berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dalil daripada Al-Quran tentang anjuran berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang wajib itu dalam sembahyang saja, di luar pada sembahyang tu sunat kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan kepada ayat Al-Quran inilah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu terbahagi kepada tiga makna, terbagi kepada tiga maksud, tiga makna. Yang mana yang pertama itu, kalau selawat itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam ayat tadi Allah menyatakan Allah yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat itu daripada Allah Subhanahu wa taala, bermaksud rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud selawat daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian setelah daripada Allah menyatakan dia berselawat kepada Nabi, kemudian malaikat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau selawat itu daripada malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksud istighfar. Istighfar maknanya kepada Nabi SAW. Bukan istighfar tu bermaksud malaikat minta ampun dosa-dosa Nabi, sebab Nabi ni tidak ada dosa, maksum. Maksum ni terpelihara daripada dosa. Istighfar di situ adalah apa yang kadang-kadang Nabi tertinggal sebab nak melayani umat. Contohnya, ada pernah ketika Nabi terpaksa meninggalkan sembahyang sunat kerana nak melayani kaum yang datang kepada Nabi SAW. Itu dianggap kekurangan, bukan dosa lah, kekurangan. Sebab Nabi ni maksum. Kemudian kalau selawat itu daripada manusia, biasa daripada kita, bermaksud munajat dan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksud daripada selawat, mengikut siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam selawat itu ada salam. Selain daripada kita selawat kepada Nabi, kita memberi salam. Sebagaimanalah orang pergi ke ke makam Nabi SAW, akan menyampaikan salam kepada Nabi SAW, mengucapkan assalamualaikum ayuhan Nabi, kan. Dan bahkan dalam sembahyang pun kita ada ucapkan salam kepada Nabi SAW, kan. Dalam sembahyang, kan, dalam tahiyat kita ada salam kepada Nabi SAW. Jadi salam ni maksudnya penghormatan kita kepada Nabi SAW, selain daripada selawat kita kepada Nabi SAW. Sebab tu kalau orang pergi ke makam Nabi, kadang-kadang kita mengucapkan salam. Setiap orang yang pergi ke makam Nabi tu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dan salam tu akan maknanya diterima oleh Nabi SAW. Kadang-kadang kita orang yang nak pergi mengerjakan haji ataupun umrah, kadang-kadang kita kirim salam, kan. Kita kirim salam kepada orang tersebut untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut assalamualaikum ya Rasulullah daripada si fulan bin si fulan. Tu kalau si fulan tu tidak dapat pergi menyampaikan sendiri salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikirim melalui orang lain. Bila dikirim melalui orang lain, kena sebut lafaz salam tu. Contoh kita nak minta sahabat kita ataupun saudara kita kirimkan salam tu kepada Nabi sallam, jangan kita sebut nanti sampai sana sampaikan salam saja, tapi lafaznya tidak ada. Tidak menyebut lafaz tu. Seolah-olah seperti mana kita nak ngirimkan satu barang kepada orang lain tanpa kita memberi barang tu kepada orang yang nak dikirim kepada orang lain. Jadi tak sampailah. Jadi kalau kita nak kirimkan salam tu, kena sebut lafaz salam tersebut. Bagaimana kita nak kirimkan salam kepada saudara kita ataupun orang lain yang tidak ada di depan kita melalui orang lain, kena sebut kalimat assalamualaikum tu, kena sebut. Begitu juga kalau SMS, kan, kita nak suruh si fulan kirimkan salam tu kepada orang lain, kita kena sebut lafaz salam tersebut. Kalau tidak, orang yang menerima salam tu, dia tidak wajib menyampaikan salam tersebut kepada orang lain. Nak menyampaikan apa, tidak ada sesuatu yang nak disampaikan. Jadi kena sebut lafaz tersebut. Dan kalau kita memberi salam kepada Nabi SAW dalam solat kita, biasanya kita bagi salam ni orang yang ada di hadapan kita. Jadi kita bagi salam kepada Nabi SAW tu, disampaikan salam tersebut oleh malaikat kepada Nabi SAW, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, inna lillahi malaikatan sayyahaini fil ardi yuballighuni an ummatis salam. Dalam hadis ni disebutkan oleh Nabi SAW bahawa Allah menugaskan malaikat yang berkeliling di seluruh dunia untuk mendengar salam daripada hamba-hamba Allah dan disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Nabi sallam. Jadi Nabi akan jawab salam orang yang menyampaikan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu kita perbanyakkan salam dan juga selawat supaya Nabi kenal kita, siapa yang menyampaikan salam dan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam.
Dan selawat dan salam ini dianjurkan selain daripada Quran, dianjurkan oleh hadis Nabi SAW. Berapa hadis Nabi menyebutkan tentang kelebihan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kadang-kadang orang memandang enteng, mengambil ringan dengan selawat ni, kata sunat saja. Ya, memang sunat, tapi ibadat ataupun amalan sunat yang Allah sendiri memulakan dengan zatnya, sudah tentulah amalan tersebut mempunyai kelebihan yang sangat besar, sangat agung. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Nabi kata manusia yang paling utama, maknanya yang paling utama di hari akhirat nanti ialah orang yang memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Jadi orang yang nak dekat dengan Nabi SAW di akhirat nanti, perbanyakkanlah berselawat kepada baginda Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut al-baqilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi sebut bakhil, kedekut, taidu masin, orang yang bila disebut nama Nabi SAW di hadapannya, dia tidak berselawat kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita dengar disebut nama Nabi SAW, kita sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sebut, maka dikira kita orang yang bakhil, kedekut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah kedekut, macam mana nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita dengan Nabi pun kedekut. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man zukirtu indahu falyusalli alayya. Nah, ini Nabi memerintahkan apabila disebut nama Nabi sallallahu, maka berselawatlah kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan raqima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Dikira orang seseorang yang bila disebut nama Nabi SAW dia tak berselawat kepada Nabi SAW, orang ini dikira orang yang hina, orang yang hina, rendah martabat dia, kedudukannya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi SAW selawat sekali je, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Itu ganjarannya, imbalannya. Kita selawat kepada Nabi sekali saja, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Dalam hadis yang lain juga disebutkan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara salawatan wa hatta anhu biha asyara sayyiatan wa rufi'ahu biha asyara darajatan. Dalam hadis ni Nabi mengatakan siapa yang selawat kepada aku sekali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian Allah akan menghapuskan, dengan selawat tadi Allah akan menghapuskan 10 kejahatan, dan Allah akan mengangkat 10 darjat kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekali saja, hanya sekali. Itu baru sekali. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyatakan man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu wa malaikatuhu alaihi sab'ina salatan. Dalam hadis Nabi katakan siapa yang berselawat kepada Nabi SAW sekali, maka malaikat akan berselawat kepadanya 70 kali. Malaikat akan selawat kepada orang yang selawat kepada Nabi SAW sekali itu 70 kali. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyatakan kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ini doa, kenangan doa. Kalau dalam setiap kita doa tu dia tidak dimulai dengan selawat, tak mula dengan selawat, tak ada selawat, maka doa tu terhijab. Doa kita tu tak naik ke hadrat Allah SWT, tak diterima, tergantung di kaki langit, tergantung, tak diterima di sisi Allah SWT. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidak dimulai dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terhijab. Sehinggalah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain disebut aksarukum alayya salatan aksarukum azwajan fil jannah. Siapa yang memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallam, kata Nabi, akan diperbanyakkan isterinya ataupun pasangannya di dalam syurga. Siapa yang nak banyak pasangan dalam syurga nanti, perbanyakkan selawat. Mungkin di dunia tak ada rezeki nak banyak pasangan, kan? Jadi mudah-mudahan di akhirat nanti dapatlah. Mudah-mudahan.
Jadi itu kelebihan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah hadis-hadis yang lain. Jadi kita baca hadis-hadis ini untuk apa? Memotivasikan kita untuk sentiasa berselawat, rajin berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena hidup kita senang, nak hidup kita berkat. Jadi perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Jadi lafaz selawat ni pelbagai. Lafaz selawat ni pelbagai. Ada yang pendek, ada yang ringkas, ada yang panjang. Kalau dalam sembahyang kita tu selawat Ibrahimiyah, itu yang wajib kita baca dalam sembahyang. Kalau tak baca yang tu tak sah sembahyang kita. Di luar daripada sembahyang kita boleh pilih kalimat yang paling ringkas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling ringkas tu. Nak panjang sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Panjang sikit. Ataupun selawat-selawat yang lain. Ada banyak selawat kan. Ada yang namanya selawat syifa, ada yang namanya selawat tafrijiyah kan, nuriyah dan lain-lain lah. Banyak lafaz-lafaz selawat. Cuma lafaz selawat yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah itu. Yang baca dalam sembahyang tu yang paling afdal sekali, paling utama. Yang lain tu mengikutinya lah, mengikutinya. Selawat Fatih dan sebagainya tu. Boleh kita bacalah mana-mana selawat-selawat tersebut di luar daripada sembahyang kita untuk kita memperbanyakkan pahala dan juga mendatangkan keberkatan daripada Allah SWT. Itu tentang selawat. Boleh pilihlah. Kata ulama sekurang-kurangnya selawat kita kepada Nabi SAW ni selain daripada sembahyang, kurang-kurangnya paling sedikit ialah 300 kali. Paling sikit lah, minimalnya 300 kali, maksimalnya 1000 ke atas. Maksimalnya 1000 ke atas. Sehari. Sehari. Kalau dapat lebih lagi baik. Jadi kalau kita tak biasa nak selawat banyak-banyak ni, setiap kali daripada solat 5 waktu, setiap kali lepas pada sembahyang, buat 5-5. Mula dengan 5-5 dulu. 5, lepas tu naikkan sikit, 10. Kalau 10 dah berapa dah? Kita naik 15, 20 dan sebagainya. Mula daripada yang sedikit. Jangan buat banyak terus. Buat banyak terus, nak buat 1000. Sekali tu je lah, lepas tu dah tak buat dah. Kan? Buat sikit-sikit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit kata kan. Jadi buat sikit-sikit. Jangan mula terus banyak. Yang penting adalah istiqamah. Istiqamah tu yang penting. Kekal. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub. Ini kisah ni kisah yang maknanya yang sahih lah, kisah sahih. Kisahnya adalah tentang Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud alaihissalam. Pada satu ketika Nabi Daud duduk di tempat tempat ibadat dia, tengah buat ibadat, lepas daripada selesai pada ibadat, baca kitab. Kitab apa Nabi Daud? Kitab apa? Nabi Daud kitab apa? Kitab Zabur. Kitab Zabur. Zabur kan? Kitab Zabur. Baca kitab Zabur. Macam kita baca Quran lah lepas sembahyang kan? Kita baca kitab Zabur. Tengah-tengah baca kitab Zabur itu ada seekor cacing. Melimpas lah di hadapan Nabi Allah Daud alaihissalam. Kemudian bila cacing tu melimpas, terdetik dalam hati Nabi Daud alaihissalam, apa manfaatnya Allah jadikan cacing tersebut? Apa manfaatnya Allah jadikan cacing tersebut? Apa manfaat dia? Kan? Bila terlintas begitu, Allah takdirkan cacing tu bercakap kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Cacing tu kata, Allah perintahkan kepada aku untuk tiap-tiap hari pada siang hari untuk membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 1000 kali. 1000 kali. Kan? Kemudian pada waktu malam Allah perintahkan kepada aku untuk selawat kepada Nabi SAW. Selawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim taslima. Selawat ummi 1000 kali. Maknanya tasbih tadi pada siang hari 1000, selawat pada waktu malam 1000 kali. Padahal cacing ini tidak ada taklif. Tidak ada taklif. Macam kita ada taklif, ada tanggungjawab. Allah perintahkan buat ibadat, kena buat ibadat lah. Cacing ni tak ada taklif. Maknanya kalau
tak buat pun tak dosa lah, tapi itu perintahnya daripada Allah SWT, maka dia dilakukan. Maksudnya nak gambarkan tadi apa, cacing yang kecil tu kan, yang kecil tu yang tidak ada akal, bila Allah perintahkan kepada dia untuk buat perkara tersebut, dia lakukan. Jadi kalau kita selawat tak sampai 1000 sehari ni, kita maknanya kita kena terkesan lah dengan kisah tersebut untuk usahakan untuk berselawat kepada Nabi SAW dengan memperbanyakkan selawat. Jadi kalau ada orang tanya, betul ke cerita ni, ke cerita dongeng? Sebab apa? Dalam Quran Allah menyatakan setiap makhluk ni ada zikir-zikir dia. Setiap makhluk ni yang Allah jadikan ni, burung ke, kucing ke, ada zikir-zikir dia yang diajar, ya, diperintahkan oleh Allah SWT. Cuma kita tak tahu apa zikir kucing, apa zikir burung kan. Dalam Quran ada ayatnya, saya tak ingat lah, nanti saya sebut ayatnya apa. Jadi maknanya bila kita kaitkan ayat tadi dengan kisah tadi, maknanya kebenaran tu ada pada kisah tadilah, lagipun ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Tak mungkinlah Imam Al-Ghazali tulis cerita yang bohong. Jadi kita boleh ambil pengajaran lah. Sebab kadang-kadang ada ulama yang Allah buka hijab dia, dia dengar apa yang diucapkan oleh makhluk Allah ni. Bagaimana dalam kisah seorang ulama di Turki, Badi'u Zaman An-Nusi, ulama terkenal. Dia pada satu hari Allah buka hijab dia, Allah singkapkan hijab dia, dia dengar kucing membaca ya Latif ya Latif. Dia dengar. Sebab apa? Sebab tadilah dia terlintas juga seperti mana tadi, apa zikir kucing. Jadi Allah buka hijab. Jadi kita mungkin tak masuk di akal lah, pasal kita tak pernah alami. Jadi itu ceritanya lah, untuk bagi motivasi kepada kita untuk sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW ni dianggap sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Sehingga kan nabi-nabi yang lain dalam kisah, nabi-nabi yang lain pun minta nak jadi umat baginda Nabi SAW. Nabi-nabi yang lain dah bertaraf nabi, kan, minta kepada Allah nak jadi umat Nabi SAW. Kita ni dah Allah pilih jadi umat Nabi SAW, walaupun umat akhir zaman. Jadi kita kena rasa bersyukur sangat-sangat. Sebab apa? Sebab umat Nabi SAW ni diberi kelebihan yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Dibagi kelebihan yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Contohnya apa? Contohnya kalau umat yang lain, kalau dia nak ibadat, dia nak buat ibadat, dia kena buat ibadat di tempat ibadat sahaja. Tak boleh buat di tempat lain. Tak boleh nak buat ibadat di rumah, tengah jalan ke apa semua, tempat lapang tak boleh. Kena buat di tempat ibadat sahaja. Berbeza dengan umat Nabi SAW. Sebab bagi umat Nabi SAW, bumi ini dianggap bersih selama mana kita tak nampak najis lah. Jadi boleh sembahyang di mana-mana saja, boleh sembahyang. Jangan sembahyang di tengah-tengah jalan tu, cukup lah. Di tempat-tempat lain yang bersih tu boleh sembahyang. Tak semestinya sembahyang di masjid, surau dan sebagainya lah. Kemudian banyak lagi kelebihan yang Allah bagi kepada umat Nabi SAW. Jadi sehingga kan nabi-nabi yang lain pun tertarik nak jadi umat Nabi SAW. Kemudian di sini disebut Nabi. Nabi ni sebagaimana yang kita tahulah, Nabi ni adalah penghulu kita lah, penghulu umat. Dan setiap umat itu diutuskan Nabi. Setiap umat itu diutuskan Nabi. Sebagaimana Allah nyatakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Setiap umat itu ada rasulnya, ada nabinya. Kemudian disebutkan di sini nama nabi kita lah, kita umat Nabi Muhammad disebut namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Muhammad ni adalah sebaik-baik nama bagi Nabi SAW. Walaupun dalam riwayat yang lain dinamakan juga Nabi Muhammad ni selain Muhammad ialah namanya Ahmad. Ahmad. Dengan sebab itu disunatkan setiap orang Islam kalau dia dapat anak lelaki dinamakan dengan nama Muhammad di pangkal awal nama. Kalau nak letak nama lain pun letaklah nama Muhammad ataupun Ahmad,
supaya mendapat keberkatan, berkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tinggalkan letak nama Muhammad ataupun Ahmad. Ini kelebihan meletakkan nama Muhammad ataupun Ahmad. Kerana apa? Muhammad tu adalah yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji. Dan Nabi SAW ini selain daripada Nabi juga adalah Rasul. Selain daripada Nabi ialah juga Rasul. Kerana apa? Kerana Rasul ni ialah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat, kepada umat. Jadi kalau yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat tu, maka disebut apa? Disebut nabi sajalah, tidak disebut nabi dan rasul. Nabi dan rasul seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada risalah kepada umatnya. Kemudian setelah daripada itu Imam Al-Ghazali menyatakan selawat kepada ahli ini ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selain pada kita selawat kepada Nabi, kita diperintahkan selawat kepada ahli keluarga Nabi sebagaimana kita selawat dalam sembahyang lah. Dan sembahyang kan kita selawat kepada ahli keluarga Nabi Muhammad dan juga ahli keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perbahasan para ulama yang disebutkan sebagai ahli Nabi SAW, ahli keluarga Nabi SAW itu ada tiga maksud. Ada tiga maksud. Yang pertama, ahli keluarga Nabi yang berada pada makam doa, yang ada pada kedudukan doa, disebut juga sebagai ahli keluarga Nabi. Iaitu apa? Iaitu setiap orang yang beriman. Jadi setiap orang yang beriman, sekalipun dia derhaka kepada Allah SWT, dia juga disebut sebagai ahli keluarga Nabi. Iaitu pada makam doa, bukan pada makam nasab, keturunan. Itu pada makam doa. Disebut juga sebagai ahli keluarga Nabi. Kemudian yang kedua adalah yang berada pada makam kedudukan puji. Kedudukan puji yang mana disebut dalam Quran ataupun disebut dalam hadis, alu Muhammadin kullu taqiyin. Setiap orang yang bertakwa itu adalah ahli keluarga Nabi. Setiap orang bertakwa itu adalah ahli keluarga Nabi. Jadi walaupun kita bukan ahli keluarga Nabi daripada segi zuriat, kalau kita jadi orang yang bertakwa, maka kita termasuk sebagai ahli keluarga Nabi. Cuma bukan sebagaimana zuriat Nabi SAW lah. Kemudian yang ketiga adalah yang berada pada makam zuriat. Yang berada pada makam zuriat, yang mana ahli keluarga Nabi yang pada makam zuriat ni, dia tidak boleh menerima zakat. Dia tak boleh menerima zakat. Haram bagi dia untuk terima zakat kalau dia memang ahli keluarga Nabi SAW. Itu tiga pengertian tentang ahli keluarga Nabi SAW. Dan ahli keluarga Nabi SAW ni ada daripada dahulu sampailah sekarang, sampai kiamat. Kata ulama, satu-satunya nasab, satu-satunya keturunan yang tidak terputus, nasabnya adalah keturunan Nabi SAW. Akan ada sampai kiamat. Nasab orang lain mungkin terputus, mungkin terputus. Nasab kita semua ni mungkin terputus. Berapa generasi lepas tu terputus dah tak ada lagi nasab. Kalau nasab Nabi SAW ni tak akan terputus sampai kiamat. Dan sampai sekarang ada juga nasab daripada keturunan sahabat kan ada. Sayyidina Abu Bakar ada nasab-nasab dia. Mungkin sampai berapa ketika saja, lepas tu akan terputus. Berbeza dengan nasab Nabi SAW, akan ada sampai kiamat. Jadi nasab Nabi SAW ni maknanya anak cucu keturunan Nabi SAW, sama ada daripada jalur Sayyidina Hasan ataupun jalur Sayyidina Husin. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan selawat kepada para sahabat, sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sahabat Nabi SAW. Kata ulama, sahabat Nabi SAW ni pada hari kewafatan Nabi SAW
ada sejumlah 124,000 orang selawat sahabat Nabi SAW pada hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 124,000 orang sahabat pada hari Nabi SAW wafat. Bahkan ada ulama jumlah 124,000 orang sahabat Nabi yang berbaki pada hari Nabi SAW wafat itu sama sejumlah dengan helaian janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan helaian janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut oleh para ulama lah. Jadi yang disebutkan sahabat ni adalah orang yang hidup dengan Nabi SAW, hidup sezaman Nabi SAW, berjumpa Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW dan mati dalam keadaan beriman. Ini disebut sebagai sahabat. Jadi orang yang tak sempat jumpa Nabi SAW walaupun dia hidup pada zaman Nabi SAW, dia tidak dikira sahabat lah. Tidak dikira sahabat. Jadi orang yang jumpa Nabi, hidup pada zaman Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman, disebut sebagai sahabat Nabi SAW. Jadi ini tentang jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Nabi sallallahu wafat. Dan sahabat yang paling akhir wafat adalah Sayyidina Abu Tufail. Itu adalah sahabat Nabi yang paling terakhir sekali, yang mana ketika mana dia wafat pada tahun 100 Hijrah. Jadi umurnya panjang. Jadi semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni disebut oleh ulama sebagai udul, adil. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adil. Dan sebagaimana kita ketahui, ada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, iaitu empat sahabat yang utama tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair, Sayyidina Ubaidah, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ini semua adalah 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, yang dijamin. Kemudian selawat kepada pengikut-pengikut ni maknanya tabi'in, orang yang datang kemudian setelah mana sahabat Nabi SAW. Jadi orang yang sempat jumpa sahabat disebut sebagai tabi'in. Sebagai tabi'in. Yang dia tak sempat jumpa Nabi, dia jumpa sahabat, disebut sebagai tabi'in. Kemudian setelah tabi'in itu adalah atba'ut tabi'in, orang yang mengikut tabi'in, dan seterusnya sampai hari kiamat. Kemudian barulah disebutkan oleh Imam Ghazali, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian yang besar dalam mencari ilmu. Jadi orang yang ada minat dan perhatian yang besar dalam mencari ilmu. Kerana apa? Kerana ilmu ni sangat penting. Ilmu ni sangat penting. Di antara ilmu dengan ibadah, ilmu mesti diutamakan. Sebab kalau tidak ada ilmu, macam mana kita nak buat ibadat? Sebab itulah fungsi masjid, fungsi yang utama masjid adalah mengimarahkan majlis ilmu. Lepas tu baru ibadat. Ibadat. Itu fungsi masjid. Sebab itulah fungsi masjid sebagaimana zaman Nabi SAW dihidupkan dengan majlis ilmu. Kemudian dihidupkan dengan ibadah. Ibadah solat ke, baca Quran dan sebagainya lah. Jadi ilmu ni penting. Jadi kalau orang dia tak menuntut ilmu, dia tak ikut majlis ilmu, dia buat ibadat tanpa ada ilmu, maknanya dia buat ibadat tu dengan kejahilan dia. Walaupun ibadat tu sehebat para malaikat, tetap tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya ilmu. Misalnya kita sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah ni fardu kifayah kan. Menuntut ilmu tu fardu ain. Fardu ain ni maknanya wajib individu, wajib tiap orang menuntut ilmu. Kalau ibadat solat jemaah tadi fardu kifayah, wajib secara jama'i. Kalau dah ada sebilangan orang dah buat sembahyang jemaah di masjid, orang lain terlepas dosa dia. Tapi kalau menuntut ilmu ni, kalau dia menuntut ilmu, orang lain tak menuntut ilmu, orang yang tidak menuntut ilmu tu menanggung dosa lah. Utamanya kalau dia buat ibadat tanpa ilmu. Ini pentingnya kita menuntut ilmu. Sebab tu dalam hadis Nabi kata kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Kalau kita tak mampu jadi orang yang alim, Nabi kata kun muta'alliman, jadilah kamu orang yang belajar. Kalau tak mampu jadi orang belajar, kun mustami'an, jadilah orang yang dengar je, bukan betul-betul belajar tapi dia suka mendengar, suka dengar, duduk majlis dan sebagainya.
kurang-kurangnya jadi orang yang mustami'an, orang mendengar. Nabi kata jangan jadi orang kelima yang seterusnya, iaitu orang yang tidak suka. Tak suka dengan orang alim, tak suka jadi pelajar, tak suka dengar pun, dan tak suka duduk dalam majlis ilmu. Ni orang ni teruklah. Orang ni memang orang yang teruk. Jadi kurang-kurangnya kita dapatlah salah satu daripadanya. Walaupun duduk dalam majlis ilmu ni, walaupun kita tak faham, kata ulama, tetap kita dapat pahala. Walaupun kita tak faham. Sebab apa? Sebab majlis ilmu ni majlis rahmat, yang diturunkan rahmat oleh Allah SWT. Sebab tu kata ulama, inda zikri salihin tanzilu rahmah. Ketika mana disebut tentang orang yang soleh, diturunkan rahmat. Dalam majlis ilmu ni bukan saja kita sebut tentang orang soleh, sebut tentang ayat Quran, baca hadis, sebut perkara yang baik, tidak ada perkara yang tidak baik. Jadi sepanjang masa kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita dapat rahmat. Bahkan majlis ilmu ni lah tempat yang antara tempat yang mustajab doa. Jadi kalau kita duduk majlis ilmu ni, banyak-banyakkanlah kita berdoa, minta doa dengan keberkatan majlis ilmu. Bagaimana kisah ayah kepada Imam Al-Ghazali ni lah. Kisahnya macam mana Imam Al-Ghazali ni lahir jadi ulama yang hebat. Pasal ayahnya dia seorang penenun tenun ni lah, benang apa semua kan, buat kain tu. Jadi dia suka ada majlis ilmu. Tiap kali dia ada majlis ilmu, dia doa. Mudah-mudahan berkat dia ada majlis ilmu ni, lahirlah keturunan dia, anak dia adalah ulama yang saleh. Maka lahirlah anaknya Imam Al-Ghazali, dan juga adik Imam Al-Ghazali tu Imam Ahmad. Kan? Lahirnya keturunan yang soleh berkat ayah dia tu ada majlis ilmu. Mungkin kita tak pandai, kita doalah mudah-mudahan anak kita, cucu kita, keturunan kita jadi orang yang alim. Tak jadi orang alim pun paling-paling jadi orang soleh lah. Jadi orang masjid, orang yang selalu datang masjid, orang yang selalu rajin buat amal kebajikan dan sebagainya. Kita doa berkat kita duduk dalam majlis ilmu. Bahkan ada ulama, dia doakan dengan keberkatan majlis ilmu tu hilang penyakit dia. Ada ulama dia doa, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu hilangkanlah penyakit aku. Apa-apa sakit lah. Kalau kita ada apa-apa sakit, doa, mudah-mudahan dengan berkat aku ada dalam majlis ilmu ni, angkatlah sakit aku, ataupun sembuhkanlah sakit tu. Sebenarnya sekarang lah kita diuji dengan wabak ni. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu ni diangkat oleh Allah SWT wabak. Maknanya terhindar kita daripada wabak yang berbahaya. Itu keberkatan majlis ilmu. Bahkan orang yang tidur dalam majlis ilmu pun dikira maknanya dapat pahala, dapat rahmat dan sebagainya. Tapi janganlah tidur apa ni. Janganlah tidur. Kalau kita tertidur dalam majlis ilmu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, orang yang ada kesungguhan, perhatian yang besar dalam menuntut ilmu ni, dan juga mempunyai cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan, seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba mendapat kemegahan, ini tentang niat. Imam Ghazali kata, bila kita menuntut ilmu ni, janganlah kita niat yang tidak ikhlas lah, bukan kerana Allah. Maksud kita, kalau kita duduk majlis ilmu ni niat kerana nak tunjuk pada orang lain, ataupun nak dapat kebanggaan dan sebagainya, bukan niat itu. Nak dapat nak jadi perhatian orang dan sebagainya, bukan. Ataupun nak menghimpunkan kekayaan. Kadang-kadang ada orang dia menuntut ilmu ni sebab dia nak kumpul kekayaan. Contohnya bila dia belajar pandai, nanti dapat kerja besar-besar, jadi kaya-raya, dan sebagainya. Itu niat tu dah tak betul. Niat bukan niat yang ikhlas kerana Allah SWT. Niat ni yang tak betul ni lah menghancurkan agama. Tak kira lah dia belajar ilmu akhirat ke ilmu dunia sekalipun, tetap kena ada niat yang ikhlas kerana Allah SWT. Ilmu dunia, ilmu akhirat, dua-dua tu penting. Bukan kata ilmu akhirat saja. Bukan kata ilmu dunia tak penting. Kalau ada orang mengatakan ilmu akhirat je penting, ilmu dunia tak penting, habis tu selama mana dia hidup kat dunia ni, dia nak amal ilmu apa? Mesti ke ilmu dunia kan? Ilmu yang berkaitan dengan keduniaan. Mesti amal ilmu keduniaan. Kalau tak, dia tak tahu apa-apa lah hidup dunia ni. Jahil, jadi orang jahil tentang dunia. Jadi ilmu dunia dan ilmu akhirat ni kena ada. Cuma ilmu dunia ni kita tak bawa ke sana. Habis di dunia sajalah. Tapi ilmu akhirat ni
amal di dunia dan akan kita bawa ke akhirat. Dengan sebab itu dalam hadis Nabi katakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nak dunia kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nak akhirat pun kena ada ilmu. Wa man aradahuma ma'an. Siapa yang nak dua-dua, nak dunia, nak akhirat pun nak, kena ada ilmu juga. Maksudnya pentingnya kena ada ilmu. Jadi kalau orang yang niat dia tidak ikhlas kerana Allah SWT, dia akan rugilah. Dia akan rugi. Dia akan rugi. Ni niat ni penting. Niat ni sangat penting. Kalau kita niat ikhlas kerana Allah SWT, menuntut ilmu, maka syaitan tidak akan mudah untuk ganggu kita. Pasal apa? Pasal niat tu jadi benteng. Niat yang ikhlas tu jadi benteng kita. Sebab kita buat tu kerana Allah. Jadi ikhlas ni maksudnya kita buat sesuatu kerana Allah, tinggalkan sesuatu pun kerana Allah, bukan kerana orang, bukan kerana makhluk, bukan kerana orang lain. Contohnya datang masjid lah. Mungkin kita baru-baru nak insya, baru-baru nak datang masjid. Jangan malu kerana nanti orang kata, oh baru nak datang masjid. Jangan ambil kisah apa orang nak kata. Datang je masjid. Tapi kalau kita malu nak datang masjid, malu takut orang kata, kan, kata kita lah, baru nak datang masjid, baru nak tunjuk baik, kita tak datang. Maknanya kita buat tu kerana orang. Kita tak datang tu kerana orang, kerana makhluk. Maka itu tidak ikhlas. Jadi datang je. Buat je kebaikan tu. Supaya mendatangkan keikhlasan kepada Allah SWT. Jadi ikhlas ni penting, niat ni penting. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu bergantung kepada niat. Ataupun dalam bahasa yang lain, ikhlas ni maknanya bila orang puji kita tidak kembang. Orang kata tak kembang semangkuk lah. Orang puji tak kembang, kan? Biasa aja, tak ada terkesan apa-apa pun pada hati kita. Dan bila orang keji kita tak marah ke dia, ataupun tak terpengaruh lah. Maksudnya dalam istilah yang lainnya, puji tidak kembang, keji tidak kempis. Puji tak kembang, keji tak kempis. Maknanya tak ada kesan apa-apa. Puji pun macam tu lah, keji ke mengata pun macam tu juga. Tu maknanya barulah kita ikhlas. Memang betul-betul ikhlas lah. Jadi ikhlas ni susah. Ikhlas ni sebenarnya susah. Nak kena apa? Kena usaha banyak kali, kena buat banyak kali. Mungkin kadang-kadang makan tahun. Ikhlas ni. Semua orang lah, semua orang, bukan kata siapa-siapa, semua orang. Saya mengajar ni ke apa ke, nak ikhlas ni susah sebenarnya. Tapi kena usaha, kena usaha. Bila kita usaha, insya-Allah sampai satu masa kita akan dapatlah nilai ikhlas yang sebenar di sisi Allah SWT. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa hidayah itu adalah buah dari ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayahnya. Jadi sebelum kita nak dapat hidayah, kita kena ada bidayah tu. Bidayah tu adalah permulaan daripada hidayah tu. Dan satu masa nanti kita akan dapat nihayah, kesudahan je. Contohnya kita nak buat ibadat lah, kita nak rasa amal ibadat, kemanisan ibadat tu, kita kena mula dulu buat. Nak rasa nikmat sembahyang tu, kena sembahyang lah. Kalau tak rasa tak buat sembahyang, macam mana nak rasa nikmat sembahyang? Bagaimana orang kata tentang nikmat durian, makan durian, musangking kan? Kalau kita tak rasa, kita tak tahu nikmat makan durian tu. Bila kena rasa dulu, kena rasa, kena hayati dia, baru kita akan rasa nikmat dia. Jadi begitulah dalam ibadat. Kena buat. Nak dapat nikmat kemanisan ibadat ni, kena sentiasa amalkan, kena sentiasa ikhlaskan diri kita. Baru kita akan rasa nikmat dalam ibadat je. Jadi sebelum kita nak rasa nikmat yang batin tu, secara rohani tu, kita kena buat yang zahir lah. Mana sembahyang secara zahir, angkat takbir, sampailah bagi salam, kan? Walaupun mungkin pada permulaan tu tidak rasa apa-apa. Lama kelamaan bila kita didik diri kita dengan ikhlas, kita akan rasa nikmat ibadat. Macam mana rasa nikmat ibadat tu? Contohnya hujan. Kita tak dapat nak datang masjid misalnya, ataupun berlaku wabak ni lah, tak dapat datang masjid. Rasa sedih lah, teramat sangat sedih. Mungkin kita dah sampai nikmat dalam kita buat ibadat.
Ataupun orang yang sakit, walaupun sakit dia usaha juga untuk sembahyang. Ada ulama waktu dia nak sembahyang ibadat, dia sakit, dia boleh buat sembahyang. Lepas pada sembahyang tu dia macam keadaan sakit semula. Itu dia dah rasa nikmat ibadat. Rasa nikmat ibadat. Maknanya waktu dia sembahyang tu tak rasa sakit lah. Tak rasa sakit macam mana para sahabat. Kan? Waktu sembahyang tu dia suruh cabut anak panah. Kalau tak sembahyang, sebelum sembahyang, luar pada sembahyang, dia akan rasa sakit. Waktu dia sembahyang, dia khusyuk. Dia tak rasa sakit. Dia dapat dah nikmat ibadat. Jadi kita nak dapat nikmat ibadat ni kena usahalah. Kena usaha. Kadang-kadang mungkin sampai satu masa umur kita dah lanjut, mungkin kita dapat. Tu masing-masing rezeki lah. Jadi apa pun kita kena usaha. Nak dapat nikmat ibadat ni kena usaha. Semua tu adalah rezeki ataupun kurniaan daripada Allah SWT. Jadi itu penting kepada kita. Yang tadi adalah penting kita duduk majlis ilmu, kemudian penting kita ikhlaskan diri kita, dan kita buat amal ibadat berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Barulah Allah terima, Allah redha dengan kita. Jadi jangan sekali-kali kita buat amal ibadat tu dengan kadang kita jahil, kita tak tahu apa-apa. Jadi mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan pada malam ini dapat jadi panduan kepada kita lah, untuk kita mengusahakan buat amal ibadat yang sebaik mungkin, yang sebaik mungkin, yang ikhlas, betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan nanti kita sambung pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini walaupun sedikit, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, dan kita dapat amalkan. Ilmu yang penting tu adalah ilmu yang bawa kita pada amal. Itu yang paling penting sekali lah. Jadi kalau ada salah silap daripada saya minta maaf lah. Kalau ada yang lain yang sedar ada salah silap, mohon bagi teguran. Mudah-mudahan dapat perbetulkan pada pengajian yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita ambil iktibar pada malam ini untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW, kerana selawat itu penting kepada kita, dan juga kita duduk majlis ilmu. Sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.